Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Maksudnya, dan dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya Allah menghulur dan menadah tangannya di waktu malam supaya bertaubat oleh orang yang melakukan kejahatan di waktu siang. Allah Ta'ala menghulur dan menadah tangannya di waktu siang supaya bertaubat oleh orang yang melakukan dosa kejahatan di waktu malam, sehinggalah naiknya matahari dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Yang meriwayatkan hadis ini ialah seorang sahabat yang alim yang pernah dilantik menjadi hakim, menjadi gubernur di Yaman oleh Nabi SAW. Dilantik oleh Abu Bakar, dilantik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi hakim di Iraq dan sebagainya. Menunjukkan alimnya, dan dia ialah pemimpin satu kabilah Asy'ari yang datang dari Yaman. Ketika Nabi berjalan untuk menuju satu peperangan, belum tibanya Nabi dah beritahu akan tiba satu rombongan yang lembut hati mereka. Mereka datang nak masuk Islam, tidak dengan perang. Mereka ialah daripada negeri Yaman. Nabi kata, al-imanu Yaman wal hikmatu yamaniyah. Iman itu Yaman dan kebijaksanaan itu Yaman. Nabi sebut, mengalu-alukan kedatangan Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan dihormati, sangat dihormati dan dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah seorang qari dan faqih di kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Hadis ini menunjukkan makna yang mutasyabihat, yang boleh mengelirukan kita kalau kita tak faham, menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu pun. Disebut dalam kitab yang kita baca, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala tidak sama dengan yang baru, tak serupa. Macam mana disebut di sini Allah Ta'ala menghulur dan menadah tangannya. Disebut tangan bagi Allah. Di sini terdapat kekhilafan di antara ulama salaf dan khalaf. Ulama salaf mengatakan tangan itu tanganlah, tangan bagi Allah, tangan yang tak sama dengan makhluknya. Kita tak tahu bagaimana rupanya, keadaannya. Pada namanya sahaja kita sebut serupa, pada hakikatnya tidak sama sekali-kali. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Ulama khalaf menafsirkan dengan menghulur tangan menunjukkan kemurahan dan keampunan Allah. Ditakwilkan maknanya dengan begitu. Yang lebih baik pendapat salaf, serah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ulama yang kemudian menafsirkan setelah bertemu dengan ahli-ahli falsafah yang menyamakan Tuhan dengan makhluknya, maka ditafsirkah
dengan tafsir yang kita dengar di kalangan ulama-ulama khalaf. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Di sini menunjukkan Allah Ta'ala membuka pintu taubat siang dan malam 24 jam, tak ditutup. Orang yang buat dosa waktu siang boleh bertaubat siang, boleh taubat malam. Yang buat dosa malam boleh taubat malam tu juga, boleh bertaubat siang. Allah Ta'ala buka sepanjang masa sehingga matahari naik dari arah barat. Matahari naik dari arah barat, di mana perjalanan matahari sudah berpusing, menunjukkan perjalanan dunia sudah tidak betul. Bahkan hari ini ahli-ahli kaji bumi, ahli-ahli kaji angkasa lepas mendapati dengan berlakunya perubahan cuaca. Perubahan cuaca, hujan yang tidak menentu, musim yang tidak menentu, menandakan kedudukan dunia sudah berubah daripada paksinya yang dulu. Bahkan di negeri-negeri sebelah utara dan sebelah selatan, yang dikenali dengan kutub utara dan kutub selatan, di mana kutubnya berubah, salji turun dengan lebat, menunjukkan kutub ini berubah. Dulu salji turun di kutub utara, salji turun di Rusia, turun di Amerika, turun di Kanada, turun di negara-negara Skandinavia. Itu di waktu musim kita sekarang, dikenali musim hujan. Kemudian musim panas pula, salji turun di sebelah selatan, dekat Australia, dekat New Zealand. Tebal, luar biasa. Menunjukkan cuaca dunia menjadi berubah. Pusingan matahari berubah. Perjalanan dia. Ini betul sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Perjalanan matahari ini Tuhan jadikan berbeza antara satu negeri dengan satu negeri. Kita duduk di sini, kita berasa sama aja. Mereka yang duduk di Eropah, waktu musim panas, setengah tepat tu malam 2 jam, 1 jam je malam. 22 jam, 23 jam siang sepanjang masa. Musim sejuk pula 23 jam pula malam. Siang pendek saja. Nak puasa macam mana? Puasa mengikut qadar waktu. Waktu negeri yang terdekat. Itu cara berpuasanya. Akan tiba masanya matahari akan naik dari arah barat, berpusing. Bila matahari naik dari arah barat, maka pintu taubat ditutup. Taubat, Allah Ta'ala tak terimalah taubat. Selagi matahari belum naik dari arah barat, Allah Ta'ala terima taubat orang-orang yang beriman. Yang tak beriman, tak ada taubat baginya. Yang beriman saja, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, Allah Ta'ala terima taubat daripada dosa walau besar mana sekalipun dosa itu, dengan syarat-syarat yang disebut. Sesar di atas perbuatan dosa, meninggalkan dosa, azam tak mau buat lagi, minta halal kalau berkait dengan manusia, dia mati dah, doa untuk dia, disebut oleh ulama, kita baca dah minggu lepas. Itu cara bertaubat. Tiba-tiba buat dosa pula, mengulanginya, Allah Ta'ala buka lagi pintu taubat. Selagi matahari belum naik dari arah barat, boleh diulang-ulang taubat itu dengan beberapa kali dosa, dengan syarat jangan mempermain-mainkan dosa dan taubat itu. Sungguh-sungguh bertaubat. Tetapi kelemahan yang ada pada diri kita menyebabkan kita berdosa lagi. Tak boleh nak tahan nafsu kelemahannya. Dan azam dah, berlaku pula, jatuh pula. Bertaubat lagi selagi matahari belum naik dari arah barat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taba Allahu alaihi. Rawahu Muslim.
dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang bertaubat, man, sesiapa, sama ada lelaki ataupun perempuan, tak ke siapa dia, yang bertaubat sebelum matahari naik dari arah barat, Allah Ta'ala menerima taubatnya. Hadis ni sama seperti hadis yang dulu. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Dan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat hamba selagi nyawa belum sampai ke halqum. Hadis riwayat At-Tirmizi dan katanya hadis hasan. Hadis ini menyatakan pintu taubat juga ditutup bila nyawa sudah sampai ke halqum. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, Allah Ta'ala buka pintu taubat. Nyawa duduk kat lutut, dekat pusat, dekat dada, sedar lagi, bertaubat masa itu, sehinggalah nyawa sampai ke halqum, barulah ditutup pintu taubat. Tapi hak jenis degil juga, tetap degil, hak yang degil macam iblis. Nyawa sampai ke halqum barulah bertaubat, Allah Ta'ala tak terima taubat iblis. Jangan jadi macam iblis, ikut iblis. Nyawa sampai ke halqum, sudah nampak benda-benda yang gaib, yang diberitahu baru nak percaya, maka tak jadi apa dah masa itu. Wa anzir ibn Hubaish qala ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'ala al-khuffain faqala ma jaa'a bika ya Zir faqultu ibtigha'a al-'ilmi faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil 'ilmi ridan bima yatlub faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffain ba'da al-gha'it wal bawl wa kuntum ra'an min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an qala na'am kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayamin wa layaliyahun illa fi janabatin lakin min gha'itin wa bawlin wa naumin faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an qala na'am kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa baina nahnu indahu idh nadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jahwariyun ya Muhammad fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautih ha faqultu lahu wayhak اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضض قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواه قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح.
Maksudnya dari Zair bin Hubaysh. Zair bin Hubaysh ni di kalangan ulama tabi'in. Tabi'in ialah mereka yang Islam yang tak sempat dengan Nabi SAW. Sempat dengan sahabat saja. Adapun sahabat ialah mereka yang Islam yang sempat dengan Nabi SAW. Mendapat keistimewaan bersahabat dengan Nabi SAW. Kata Zaid bin Hubaysh, aku telah datang menemui Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Safwan bin Asal ia seorang sahabat Nabi. Aku tanya berkenaan dengan menyapu di atas dua khuf. Dua khuf ialah dua sarung kaki. Sarung kaki ini kalau zaman dulu dibuat daripada belulang. Zaman sekarang dibuat daripada kain yang tebal. Daripada kain. Dengan sebab itu kalangan ulama mengatakan bahawa menyapu di atas khuf ini bukan sahaja boleh kepada sarung kaki yang dibuat daripada belulang, termasuklah juga daripada stoken kain. Sekiranya kita berwuduk di musim sejuk, musim sejuk ataupun musafir, payah nak buang dalam kapal terbang, maka kita ambil wuduk. Setelah sapu kepala, sapu saja di atas dua sarung kaki ataupun stoken. Setengah ulama mengatakan stoken. Sapu di atas dia saja. Adapun di bawah sunat, ganti dia basuh kaki. Ini disebut dalam kitab fiqh. Oleh kerana kita tak mengaji, kita tak tahulah. Al-mashu 'alal khuffain, iaitulah menyapu di atas dua stoken. Daripada kulit, setengah ulama mengatakan stoken kain pun boleh kalau stoken itu tebal. Jangan siapa nampak kulit. Ada ulama mengatakan boleh. Maka katanya, kata Safwan bin Asal, apa tujuan kamu datang bertemu wahai Zair? Kata Zair, kerana menuntut ilmu. Zair kata Safwan bin Asal, tujuan saya mari kerana sayang nak menuntut ilmu. Katanya, sesungguhnya Allah, sesungguhnya malaikat merendahkan sayapnya kepada penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dia buat. Lalu Safwan bin Asal menyebut hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, hadis ni panjang. Nabi kata, barang siapa yang memudahkan jalan bagi menuntut ilmu, Allah Ta'ala mudahkan jalan bagi kepadanya bagi syurga. Sesungguhnya malaikat merendahkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya para malaikat di langit, ikan di laut, binatang yang melata di bumi beristighfar kepada para ulama. Sesungguhnya nabi-nabi tidak mewarisi harta benda. Nabi-nabi mewarisi ilmu. Sesungguhnya ulama ialah waris-waris yang menerima persaka daripada Nabi. Itu hadis yang panjang. Safwan bin Asal menyebut malaikat merendahkan sayapnya kepada penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dia buat. Kita duduk dalam masjid menuntut ilmu, duduk dalam majlis ceramah kerana menuntut ilmu, ilmu agama, menuntut ilmu dalam majlis ceramah, nak dengar berkenaan dengan Islam, duduk dalam masjid, di mana saja, malaikat merendahkan sayap kerana redha dengan penuntut ilmu. Apalagi ilmu agama. Ilmu agama itulah kalam Allah. Kalam Allah ialah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Lalu aku kata, Zair kata, sesungguhnya saya keliru. Di dalam hati saya ada kekeliruan berkenaan dengan hukum menyapu dua sarung kaki setelah seseorang itu buang air besar dan air kecil. Kamu adalah seorang di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka saya datang berjumpa denganmu untuk bertanya, adakah Nabi pernah menyebut berkenaan dengan perkara ini? Katanya, ya. Kata Safwan bin Asal, ya. Nabi menyuruh kami
sekiranya kami musafir, kami tidak boleh, kami tak payah mencabut sarung-sarung kaki selama 3 hari 3 malam. Menunjukkan bahawa dibenarkan bagi orang musafir yang boleh mengqasar dan jamakkan sembahyang, sapu kaki selama 3 hari 3 malam. Melainkan kerana berjunub, kerana hadas besar. Kalau hadas besar kena mandi. Menunjukkan bahawa menyapu stokin dan khuf ini ialah kepada wuduk sahaja. Adapun mandi wajib tak boleh. Tetapi buang air besar dan kecil dan tidur dibolehkan, kata dia. Junub tidak boleh, hadas besar tak boleh. Lalu aku tanya lagi, kata Zir, aku tanya lagi Safwan bin Asal, adakah Nabi pernah menyebut berkenaan dengan sesuatu perkara yang dikasihi dan diingini oleh seseorang? Katanya je, kata sama je, ketika kami bersama dengan Rasulullah SAW dalam satu musafir, sedang kami berada di sisinya, tiba-tiba datang seorang A'rabi, seorang Arab darat, jauh daripada bandar, yang tak mengaji. Dia orang Islam, duduk jauh, pera kambing, cocok tanam, tak mengaji agama, tapi Islam. Dia jahil bab agama. Dia datang menemui Rasulullah SAW dan memanggil dengan suara yang kuat, "Ya Muhammad." Dia panggil dengan suara yang kuat. Para Nabi dekat je, panggil kuat juga. Ini jenis orang Arab Badui, kasar. Lalu Nabi menjawab seperti suaranya, "Ha," kata Nabi. Dalam bahasa Melayu, "Ha." Nabi jawab macam dia cakap kuat juga. Lalu aku kata kepadanya, "Hei, perlahankan suaramu. Kamu berada di sisi Nabi SAW. Kamu ditegah melakukan seperti ini." Aku pun larang dia jangan cakap kuat. Tuhan tak beri. Ditegah oleh Allah Ta'ala. Ayat-ayat Quran mengajar sahabat-sahabat jangan cakap kuat depan Nabi. Balah bisi-bisi bangun depan Nabi pun tak boleh. Allah Ta'ala larang, jangan. Lalu orang Badui itu jawab, "Demi Allah, aku tidak akan memperlahankan suara aku," kata dia. Dia jawab keras juga. Jawab keras. Lalu orang Arab Badui itu berkata, seseorang itu menyayangi kaum, sedangkan dia tak pernah berjumpa dengan kaum itu. Ada orang dia sayang bersatu kaum, dia tak pernah berjumpa dengan kaum itu. Maknanya dia sayang ke Nabi, sayang ke sahabat Nabi, tapi tak pernah jumpa kejut begini saja. Macam mana orang tu? Dia kata tanya Nabi. Soalan dia molek. Saya ni orang darat, orang jauh, tak pernah berjumpa. Ni dia berjumpa Rasulullah. Macam mana saya ni? Saya kasih ke Rasulullah. Nabi kata, "Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah." Seseorang itu bersama dengan orang yang dia kasih pada hari kiamat kelak. Nabi kata, seseorang itu di hari kiamat kelak, Tuhan kumpulkan dengan orang yang dia kasih. Kalau di atas dunia ni dia kasih kumpulan Islam, sayang ke Islam, jawab dia bersama dengan orang tu pada hari kiamat kelak. Dia kasih pada seorang tu kerana pangkat dia, kerana harta dia, kerana benda dia. Dia sayang kawan tu lah. Kalau kawan tu celaka, celakalah dia. Kalau kawan tu baik, baiklah dia. Itu dia. Maknanya begitu. Seseorang bersama dengan orang yang dia sayang di atas dunia ni. Di atas dunia dia sayang seseorang kerana Islam, dia bersama dengan Islam. Dia sayang kerana dunia, kalau dunia tu celaka, celakalah dia dengan orang tu hari kiamat kelak. Itu maknanya. Dan dia terus melangsungkan ucapannya dan bersabda dengan menyebut, ada satu pintu dari arah barat, luasnya perjalanan kenderaan selama 40 ataupun 70 tahun.
Tuhan buka satu pintu dari arah barat. Luah pintu tu kalau orang naik kuda 40 tahun perjalanan. Ataupun 70 tahun perjalanan. Mengikut Sufyan, salah seorang perawi hadis, pintu itu dari arah Syam. Barat kepada Madinah ialah Syam. Allah Ta'ala jadikan pada hari diciptakan segala langit dan bumi terbuka untuk taubat. Tidak ditutup sehingga matahari naik dari arahnya. Hadis riwayat Tirmizi dan lain kata hadis hasan lagi sahih. Hadis ini memberi makna yang sama dengan hadis yang terdahulu. Iaitulah Allah Ta'ala buka pintu taubat, tak tutup. Luah pintu taubat tu tak terhingga. Sehingga kalau nak bandingnya perjalanan 40 tahun ataupun 70 tahun. Dekat-dekat nak habis umur kita perjalanan. Luahnya pintu taubat. Allah Ta'ala buka sehingga matahari naik dari arah barat. Bila matahari naik dari arah barat, maka pintu taubat pun ditutup. Oleh kerana itu, kita naklah mengambil peluang sepenuh-penuhnya sentiasa beristighfar dan bertaubat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاقتسمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. Maksudnya dari Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri ialah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis selepas Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain yang sepertinya. Katanya bahawa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Rasulullah SAW, pernah bersabda, ada di kalangan umat zaman dahulu seorang yang telah membunuh 99 orang. Cerita umat zaman dulu di kalangan kaum Nabi-Nabi zaman dahulu, kemungkinan kalangan Bani Israel.
Ada seorang yang melakukan jenayah sehingga bunuh 99 orang. Lalu dia bertanya, siapakah yang alim di kalangan penduduk bumi? Dia tanya ada tak orang alim. Orang alim, bukan alim sebarang alim, alim sungguhlah. Aku nak tanya masalah. Tunjuk, kerana dia sudah sesal. Sebab dia bunuh 99 orang. Lalu ditunjuk kepada seorang rahib. Rahib ini tok lebah. Ditunjuk pada seorang tok lebah. Tengok kawan tu semayang, jadi tok imam semayang pula. Doa panjang pula, wirid pula, ingatkan alim. Rupanya tok lebah je. Rahib ini tok lebah lah. Lalu ditunjuk pada seorang lebay, rahib. Seorang ahli ibadat. Dia bukan alim, dia ahli ibadat aja. Rajin ke sejid. Jadi tu imam pula tu baca doa panjang pula tu rahib. Berzikir pula, tunjuk seorang rahib. Lalu dia menemui tok lebah tu dan berkata sesungguhnya saya telah membunuh, dia telah membunuh 99 orang. Adakah baginya peluang untuk bertaubat? Ada peluang tak saya bertaubat? Saya ini bunuh 99 orang. Lalu kata rahib itu, kata tok lebah tu, "Dak, mu jahat dah lalu. Dak kadalah mu jahat, bunuh 99 orang. Tak kada Tuhan tak terima taubat." Lalu dibunuhnya rahib itu. Pada muka. Dia tak reti, tok lebah je. Orang tanya pergi jawab juga. Boleh sakit. Dia katok tok lebah ni mati. Maka genap 100 orang. Jadi 100 orang. Kemudian dia bertanya berkenaan dengan orang yang alim. Ada tak orang alim ni kalangan penduduk? Aku nak tanya. Lalu ditunjuk pada seorang yang alim. Lalu ditunjuk, oh ni orang alim sungguh. Hak alim sungguh yang ada ilmu berkenaan dengan agama. Ditunjuklah pada sianu yang alim. Lalu dia memberitahu bahawa dia telah membunuh 100 orang. Adakah baginya peluang bertaubat? Lalu alim itu berkata, ya. Tak boleh taubat apa-apa. Ya, ini orang alim lah ni. Hak tadi salah orang tanya tok lebah. Tengok pakai serban besar pula lilik. Ingatkan alim, rupanya tak ada ilmu. Alim tu kata ya. Siapa yang menghalang di antaranya dengan bertaubat? Alim tu kata. Tak ada yang menghalang antara mu dengan Tuhan. Mu boleh bertaubat kerana mu beriman, percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan lah dia bertaubat tu. Kalau dia tak bertaubat, dia tak percaya pada Tuhan. Berjumpa dengan orang alim pula. Adakah Tuhan terima taubat? Tuhan terima. Tak ada halangan antara mu dengan Tuhan untuk bertaubat. Orang alim tu kata, aku nasihat kamu pergi ke negeri lain. Jangan duduk sini. Mu jangan duduk sini. Pergi ke negeri lain. Dia diberitahu negeri, tak diberitahu nama negerinya. Di sana ada orang-orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala. Beribadatlah kepada Allah bersama dengan mereka. Jangan balik lagi ke negerimu. Ini negeri yang jahat bagimu. Mu pergi ke negeri nu, kawan orang buat ibadat. Jangan balik ke negeri tempat mu ada ni, jadi jahat pula. Kerana kawan-kawan ada jahat. Kadang-kadang bertaubat ada kawan dengan orang jahat. Disebut dalam satu hadis, masalul jalis as-salih wal jalis as-su kama sali sahibil miski wa kiril haddad. Bandingan orang yang berkawan dengan orang jahat, orang baik, berkawan dengan orang jahat, seperti orang yang duduk berhampiran dengan penjual minyak wangi, minyak atau miski, dan duduk dekat tukang besi. Berkawan dengan orang baik ni macam duduk dekat orang jual minyak atau air wangi. Berkawan dengan orang jahat macam duduk dekat tukang besi. Nabi kata, duduk dekat orang jual minyak atau sama ada mu beli minyak atau tu
Ataupun dia sapu, boleh dia bau. Rasa atau ni bau dia ke mana? Boleh tupang. Ataupun boleh bau sedap. Ini bandingan kalau kita berkawan dengan orang baik. Nama kita jadi baik. Berkawan dengan orang jahat macam duduk dekat tukang besi. Nabi kata. Sama ada kena bara api. Tukang besi duduk embuh. Guna alat dia nak panah besi tu. Bara mengecik, kena baju mu, terbakar tak pasal. Ataupun boleh bau yang busuk. Boleh bau busuk daripada hembusan tukang besi itu. Ini bahana berkawan dengan orang jahat, kata Nabi. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis ni. Mu jangan balik ke negerimu, pergi negeri lain. Mu duduk ni, mu kawan dengan pokok-pokok jahat, kawan-kawan jahat. Pergi negeri lain, berkawan dengan orang yang baik. Lalu dia pun bertolak sehingga sampai separuh jalan, tiba-tiba dia mati. Dah siapa kan negeri dia nak pergi, mati tengah jalan. Maka berbalah di antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Tu malaikat. Kerana ruh orang yang mati, kalau dia orang baik, malaikat rahmat bawa ruh dia mendapat nikmat syurga. Kalau dia orang jahat, malaikat azab bawa dia pergi ke azab neraka. Di sinilah ada hadis menyebut bahawa orang mati ini lepas sembahyang terus dihantar ke kubur. Jangan panjang-panjang doa pula lepas pada tu. Kalau nak baca doa belum pada tu. Nak baca doa belum sembahyang. Nak baca qul huwallah je belum sembahyang. Lepas sembahyang tu terus hakat. Ini setengah hadap orang kita lepas sembahyang tu panjang pula baca doa pula tu pula macam-macam. Dalam hadis kata lepas sembahyang terus angkat. Sekiranya mayat tu mayat yang baik, dia segera nak pergi ke tempat yang baik. Sekiranya mayat tu mayat yang jahat, tak ada pasal munduk taruh dia di sini, kata Nabi. Biar dia pergi cepat. Ini dalam hadis. Sebaik saja beri salam, angkat mayat itu. Dia segerakan. Malaikat rahmat, malaikat azab berbalah. Kalau ada orang dia duduk panjang, taklah siapa batal sembahyang atau tidak. Dari segi afdalnya, sebaik lepas beri salam angkat mayat itu. Itu yang lebih afdal. Tak ada benda-benda yang lain lagi. Terus bawa ke kubur. Malaikat azab, malaikat rahmat berbalah pasal si mati ni. Kata malaikat rahmat, dia datang dalam keadaan bertaubat. Hatinya menghadap kepada Allah Ta'ala. Malaikat rahmat kata, dia sudah bertaubat. Niat dia kepada Allah Ta'ala, betul dah niat dia nak balik pada Tuhan. Dia sudah bertaubat. Malaikat azab berkata, dia tidak pernah buat amal baik sepanjang hayat. Bunuh orang 100 orang. Tak pernah buat baik pun. Tak pernah, tak nak semayang. Barangkali semayang pun tak ada. Dah tak siapa, tak reti semayang lagi. Dia sudah bertaubat. Tak buat amal baik. Nak bawa ke syurga macam mana? Kata malaikat azab. Lalu Allah mendatangkan malaikat yang lain dengan rupa seorang manusia. Tuhan utuskan satu malaikat, Tuhan jadikan malaikat berupa manusia, tercakul. Lalu malaikat ini menjadi hakim, menyelesaikan perbalahan di antara malaikat rahmat dan malaikat azab, malaikat Arab. Lalu malaikat yang menjadi hakim itu berkata, ukur di antara dua negeri, ke arah negeri mana lebih dekat, maka disitulah tempat dia. Ukur dekat dengan negeri asal dia jahat ke, dekat dengan negeri hak baik dia nak pergi ni, malaikat tu kata. Lalu mereka mengukur, tiba-tiba didapati dekat dengan negeri yang dia hendak pergi. Lalu malaikat rahmat mengambil rohnya. Mengikut riwayat di dalam hadis yang sahih, Allah Ta'ala mewahyikan kepada bumi. Allah Ta'ala wahyikan kepada bumi, wahai bumi ini, jauhkan kamu. Tuhan jadikan bumi tempat asal dia jauh sikit.
Wahai ini dekatkan. Negeri tempat dia nak tuju, Tuhan ku jadi dekat. Bila mereka ukur di antara keduanya, mereka dapati lebih dekat dengan negeri yang dia nak pergi sekadar sejengkal saja. Lalu diampunkan baginya. Allah Ta'ala ampun. Hadis ni memberi pengajaran kepada kita bahawa Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa orang yang beriman. Termasuk dosa-dosa yang sangat besar. Bunuh orang, siapa 100 orang bunuh orang. Kalau orang itu bertaubat, diampunkan semua dosanya. Dengan syarat dia beriman. Sama ada bunuh orang, berzina, makan riba, mencuri, merampok, apa saja dosa. Yang besar diampunkan oleh Allah. Dengan syarat kita beriman. Begitulah juga orang yang kafir masuk Islam. Sebaik saja dia masuk Islam, macam dilahirkan oleh ibu dia semula. Dihapuskan semua dosanya. Inilah luahnya pintu taubat yang dibuka oleh Allah Ta'ala. Macam dia sebut dalam hadis yang kita baca dulu, wahai hamba-hambaku, sekiranya kamu datang menghadapku untuk bertaubat dalam keadaan sepenuh bumi dosa, Tuhan kata, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi keampunan. Sepenuh bumi keampunan. Diampuni oleh Allah Ta'ala. Dengan syarat kita beriman kepada Allah. Beriman kepada Rahman-Nya. Beriman bahawa Allah mengampunkan dosa. Masalah kita rasa takut, rasa gerun, rasa malu, itu bab yang lain. Kita beriman Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Mesti beriman. Jangan duduk main bercakap, dah kada dah aku ni pakat neraka dah. Dia sendiri letak hukum dia dalam neraka. Itu pun orang. Itu tak percaya kepada rahmat Allah Ta'ala. Jangan begitu. Sifat orang beriman tidak berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa pada rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Mengampunkan dosa hamba-hambanya. Allah Ta'ala tahu hamba-hambanya adalah makhluk yang lemah. Allah Ta'ala tahu ada kelemahan. Dengan sebab itu Allah Ta'ala buka pintu taubat yang seluas-luasnya. Adapun mereka yang tak mahu taubat ni, mereka yang merasakan gagah sangat, kuat sangat, tak perlu berrahmat Allah. Itu tak boleh, punah. Di dunia punah, di akhirat pun punah. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.